Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepatutnya saya nak buat video berkenaan dengan isu Saifuddin Nasution mengahwinkan sepasang pasangan bukan Melayu, bukan Islam yang viral baru-baru inilah, viral hari ini. Tetapi video itu saya tangguhkan untuk besok pagi sebab saya nak ceritakan satu benda yang lebih menyentuh masyarakat pada ketika ini. Dalam perjalanan saya pulang dari Jalan Kelang Lama untuk balik ke Gombak lah kan kiranya tadi sebab ada urusan, tiba-tiba di hadapan saya berlaku satu kemalangan melibatkan satu motosikal yang tergelincir disebabkan oleh suasana hujan melanggar bahagian belakang sebuah kereta. Kalau tak menjadi kesalahan saya, kereta Proton Saga lah, Proton Saga yang agak baru. Jadinya hasil kemalangan tersebut saya dapati yang menunggang motosikal itu adalah sepasang bapa dan anak, di mana bapa beliau mengalami kecederaan yang boleh katakan agak teruk juga, tapi still boleh berjalan, tak ada patah kaki, tak ada patah apa semua. Anak beliau pula, anak perempuan beliau juga mengalami kecederaan, tapi saya tak tahu extent macam mana sebab dia lebih kelihatan macam kecederaan dalaman. Dan sekarang ini kami pun dalam perjalanan ke Hospital Ampang untuk membantu menghantar anak yang cedera tadi itu ke Hospital Ampang. Tapi jalan jam lah, so tak boleh buat apa lah kan. Jadinya apa yang saya nak ceritakan kat sini ialah tentang kisah masyarakat di mana ayah tadi tu rupa-rupanya baru bekerja di sebuah syarikat. Baru sangat kerja dan tadi dia nak ambil first payment, kiranya gaji untuk sehari. Dan rupa-rupanya ayah ni dulu sebelumnya meniaga makanan lah dekat tepi jalan. Tetapi akibat daripada masalah ekonomi yang melanda rakyat dan sebagainya, kuasa membeli kurang, jadi orang dah makin kurang membeli. Dan harga barangan mentah menjadi sangat-sangat mahal sampai mereka rasa macam dah tak boleh nak sustain perniagaan tersebut, terpaksa tutup dan kemudian mereka terpaksalah cari alternatif lain untuk orang kata apa, menanggung kehidupan mereka sehari-hari. Dan si ayah ni kebetulan pula ada saudara yang bekerja kat syarikat tersebut yang orang kata apa, offer kau nak tak kerja dengan aku, maka dia pun kerjalah sekali. Tapi itulah, baru nak ambil first payment dah accident. Duit first payment tu digunakan mungkin untuk repair motosikal yang rosak itu je. Sebab kerosakan motosikal tu agak boleh tahan jugalah dengan raga patah, dengan dia punya pedal gear je bengkok dan macam-macam lagi lah. Tapi still boleh gerak, boleh jalan lagi, tak masalah. Cumanya itulah, still berlaku kerosakan dan perlu dibaiki. Dah lah motor tu motor pinjam, dengar kabarnya motor yang dipinjam dari orang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa saya bawa kisah ini sebenarnya? Sebab ini realiti yang berlaku dalam masyarakat tau. Satu keluarga yang memang susah, memang orang kata mengalami kepayahan. Dulunya berniaga tapi dah tak boleh berniaga disebabkan oleh harga barangan yang semakin mahal, harga barang mentah yang semakin mencanak pada ketika ini. Tetapi orang tak banyak membeli makanan mereka. Jualan mereka tu tak banyak orang beli. Menyebabkan mereka sudah tidak ada pendapatan. Duit yang dapat pun habis digunakan untuk orang kata apa, settlekan barang mentah saja. Itu belum cerita lagi kalau mereka ada pekerja ke apa-apa ke kan. Dan benda-benda inilah yang sekarang ini tengah berada dalam masyarakat yang kita tak boleh nak nafikan. Sebenarnya kita tak boleh nak nafikan perkara tersebut berlaku. Jadi ni tuan-tuan sekalian, inilah natijah tentang masalah ekonomi yang ada dekat negara kita pada hari ini. Benda yang mungkin saya tak tahu, mungkin ramai pihak terlepas pandang, tetapi inilah hakikatnya, inilah faktanya. Dan perkara yang berlaku depan mata kami, betul-betul berlaku di depan mata kami ini, merupakan satu manifestasi betapa keadaan ekonomi negara kita sekarang ini adalah sangat-sangat mendukicitakan dan sangat-sangat tak viable untuk iklim sosiopolitik, sosioekonomi rakyat pada ketika ini. Dan saya yakin kisah yang dialami oleh pasangan anak dan bapa ini sebenarnya bukan mereka saja yang alami. Ramai lagi pihak yang mengalami perkara yang sama. Cuma antara kita dapat tahu ataupun kita tak dapat tahu. Tetapi itulah, bila kita dapat tahu dan kita boleh ceritakan kepada masyarakat, pasti akan ada pihak yang mencemoh. Alah, setakat macam tu, carilah kerja. Kau fikir sekarang senang je kerja. Bangunan banyak-banyak ke depan ni kan, sekarang saya berada dekat Jalan Kinabalu. Ingat bangunan banyak-banyak semua ni nak ambil pekerja ke? Tak ada maknanya masalahnya. Astaghfirullahaladzim, isteri aku ni pun, dia ni tolong rawat si anak kat belakang tu buat sementara waktu dalam perjalanan kita pergi hospital supaya dia kurang sakit. So tak boleh dibiarkan sebab takut nanti dia sakit melarat kan.
Kebetulan pula kami ni perawat. Tu dah cakap tadi. Nasib baiklah kau isi dalam mata aku. Kurang-kurang kita ni perawat, boleh kita rawat on the spot kan. So kuranglah masalah sakit dan sebagainya. Tetapi itulah, apa yang saya nak sampaikan kepada anda semua ialah inilah realiti hidup masyarakat. Sama ada kerajaan sudi nak dengar ataupun tak sudi nak dengar, inilah dia. Dan ini berlaku pada ketika subsidi ayam, telur belum lagi diapungkan. Hanya akan bermula diapungkan lepas 30 Oktober ini. Belum cerita tentang subsidi diesel yang semakin lama semakin ditarik. Belum lagi cerita subsidi elektrik yang akan ditarik. Bila semua itu ditarik, bila harga barangan diapung, anda boleh bayang tak benda yang berlaku dekat pasangan bapa dan anak ini akan berlaku dekat lebih ramai lagi orang. Silap-silap, miskin tegar bukan setakat 110,000 isi rumah, bukan setakat 18,000 isi rumah, tetapi boleh jadi jutaan isi rumah sekiranya kalau kerajaan terus cuba untuk bermain dengan jalan ini. Jadi pandangan saya kepada kerajaan, nasihat saya kepada kerajaan, tolong fokus kembali tentang cara yang lebih bagus untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Janganlah terpesona dengan nombor-nombor konon-kononnya, inflasi sudah rendah, kita telah berjaya menurunkan inflasi. Apa guna inflasi turun konon-kononnya, tetapi kesan keturunan inflasi itu, kesan penurunan inflasi itu tidak dapat dirasai oleh rakyat terbanyak. Mereka masing-masing tetap mengeluh kata harga barang mahal, tak mampu dan sebagainya. Ini realiti. Bukan sekadar walaon yang berkata-kata, bukan sekadar kita yang menentang kerajaan berkata-kata, tapi inilah realiti dia. Inilah yang terjadi dalam masyarakat pada ketika ini. Jadi apa-apa pun sekarang ini saya nak fokus kepada pemanduan. Walaupun jalan tengah jam, tetapi ialah kita tak nak pula ada aksiden lain pula depan mata nanti kenapa pasal. Jadi kita hanya mampu doakan agar rakyat bertabah. Sebab selepas ini, selagi kerajaan masih lagi buat perangai seperti ini, masih lagi cuba untuk ikut naratif ekonomi seperti ini, kita akan berhadapan dengan keadaan yang jauh lebih teruk, jauh lebih menyusahkan. Dan kepada kerajaan, selagi anda berfikiran seperti ini, saya ada satu soalan saja untuk anda. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?